Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Hari ini kita teruskan tadabbur kita juzuk yang ke-7 dan saya memilih surah Al-Maidah. Dalam juzuk 7 ni yang awal itu adalah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ni ada 120 ayat. Saya ambil daripada ayat 87 hingga 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu haramkan barang baik yang telah dihalalkan Allah bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Baiklah, di dalam ayat ini disebutkan tentang la tuharrimu tayyibat, ya. Janganlah kamu mengharamkan barang-barang yang baik itu. Apakah itu tayyibat, ya? Tayyibat itu kita boleh bagikan kepada senaraikan ada 5 perkara yang dikategorikan sebagai tayyibat. Yang pertama ialah makanan yang enak dan bermanfaat ataupun berkhasiat. Termasuklah dalam tayyibat itu adalah kesihatan jiwa dan rasa. Kita suka makan tu, rasanya macam mana? Dan yang terdapat dalam tayyibat itu. Contohnya daging, ya, dari binatang yang halal dimakan. Ada banyak binatang yang halal dimakan ni yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang haram tu sikit aja. Kemudian yang kedua, buah-buahan yang bermacam-macam. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Kemudian bijirin, beras, gandum, jagung, oat bali. Kita kat Malaysia ni banyaknya beras dengan gandum lah. Kalau bulan puasa ni bubur gandum dan sebagainya. Jadi dalam segala makanan yang baik itu terkandung berbagai gizi ataupun zat-zat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia termasuk dalam kategori tayyibat. Tayyibat yang kedua ialah persetubuhan yang halal. Dihalalkan oleh Allah untuk suami isteri. Jadi benda ini adalah benda yang tayyibat. Jangan ada orang yang tak mau melakukan itu sebabnya konon nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ianya dihalalkan oleh Allah. Dan dia sekiranya kurang maka akan berlakulah sesuatu yang tidak harmoni bagi pasangan suami isteri itu. Tapi harus hati-hati dekat nak bulan Ramadan. Ada orang yang menikah dah nak Ramadan. Nanti benda tu tayyibat tapi akhirnya berdosa. Ya. Yang ketiganya ialah pakaian yang harus dipakai untuk menutup aurat kita. Dia juga adalah dikategorikan sebagai tayyibat. Boleh pakai ya, yang cantik-cantik dan sebagainya. Sebab dia benda yang baik. Ya. Kemudian rumah yang didiami. Rumah juga adalah sesuatu yang tayyibat. Ya. Maka tak bolehlah tak payah ada rumah. Duduk dalam gua aja. Jadi benda itu adalah tayyibat. Yang kelimanya kenderaan yang bagus. Kenderaan yang bagus tu maksudnya bila kita start je enjin, dia boleh jalan. Tak ada rosak tengah jalan. Ini adalah kenderaan yang bagus. Jadi disebut juga dalam hadis antara ciri-ciri antara perkara yang boleh membawa kebahagiaan itu isteri yang salihah, rumah yang baik, juga kenderaan yang baik. Satu lagi jiran kan. Jadi benda-benda macam itu kita harus guna. Janganlah segala barang yang baik yang telah dihalalkan Allah itu diharamkan untuk diri sendiri. Ya. Jadi jangan memaksa hidup dalam kekurangan. Padahal ada kemampuan. Kononnya kata nak zuhud. Jadi zuhud tu salah konsep sebenarnya. Zuhud tu kononnya benci dunia. Tapi zuhud yang sebenarnya ialah dia mampu. Tapi dia guna yang biasa-biasa saja. Dia boleh beli Mercedes, pakai Mercedes. Tapi dia nak guna yang
level biasa saja. Macam tu, sebab dia nak mengelakkan daripada berbangga-bangga begitu. Lainlah orang yang memang keperluannya begitu. Kemudian disambung ayat itu, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah melampaui batas. Kalau kita ada rezeki untuk buat kediaman atau membuat rumah, dilarang berlebih-lebihan, membazir, bermewah-mewah. Itu tujuannya untuk bangga diri dan tunjuk pada orang. Yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'tadu, sampai tangga bersalutkan emas, macam tu. Ya, bermewah-mewah. Yang itu tak dibenarkan. La ta'tadu. Yang kedua dari segi makanan. Dia tak mau makan daging. Diharamkan pada diri dia tak makan daging. Ataupun dia nak puasa terus-menerus. Tak nak berbuka-buka. Ini terjadi pada orang yang nak cuba diet. Badan dah obes tadi ya. Jadi dia puasa, akhirnya lemah badan. Ada doktor yang mengadu, ramai pesakit datang jumpa saya ni gastrik sebab tahan makan. Jadi sebenarnya itu maknanya dia tadi puasa terus-menerus tadi tu dilarang sebenarnya sebab dia melampaui batas. Rasulullah kata aku berpuasa dan aku berbuka. Ya, tapi dia ni nak puasa saja. Kemudian satu lagi ialah makan banyak-banyak. Semua benda dia nak makan. Itu juga melampaui batas. Ya. Tengok itu nak makan, tengok ni nak makan. Dia rasa nak makan semua tu. Itu juga melampaui batas. Akhirnya ramai yang berpenyakit kerana pola makanan dia tu melampaui batas. Jadi apa penyakitnya? 4 serangkai ni. Ya, ada diabetes, ada darah tinggi, ada pula penyakit buah pinggang, jantung, ada tambah lagi tu batu karang. Macam penyakit lah sekarang ni ya. Jadi bila dah tak sihat, susahlah untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa tadi? Sebab dia melampaui batas. Jadi saya nak kongsikan tips kat sini macam mana kita nak makan dengan ilmu. Makan ni bukan ada ilmu nak makan macam mana. Ya. Yang pertama, kalau kita nak makan nasi. Ada orang tak nak makan nasi sebab nak kurus. Nasi tu kena makan. Doktor pun tak larang kita makan nasi. Tapi bagaimana cara nak makan nasi tadi? Nasi tu ikut besar penumbuk kita ni. Kalau orang besar, besarlah penumbuknya. Kalau orang tu kecil, kecil lah penumbuk dia. Cukup banyak ni. Tak payah tambah-tambah. Ya. Itu adalah segi nasi. Kemudian lauk. Lauk itu setapak tangan. Tapak tangan kita ni besar lauknya. Dulu kita diajar oleh mak ayah kita makan cubit-cubit je lauk. Sebab kongsi anak ramai. Tapi dia sebenarnya lauk tu kena banyak. Setapak tangan kita ni. Campurlah tadi sayur-sayur tadi. Taruhlah sambal sikit supaya ada selera nak makan tu. Itu dari segi nasi dan lauk. Mana manis tu tolak tepi dulu. Ya. Kemudian air. Air tu sebenarnya penting. Air dalam badan kita ni perlukan air yang banyak. Macam mana keperluan badan kita ni kepada air? Air ni mengikut tengok berat badan kita berapa. Kemudian berat badan kita tu dibahagi dengan 25. Dapatlah jumlah liter air yang kita perlukan dalam sehari. 1 liter ke, 2 liter ke, 3 liter ke. Ikut kepada berat badan tadi. Dan kita kena minum tu. Supaya badan kita tu jadi seimbang keperluan dia. Memenuhi keperluan badan. Makan ikut keperluan badan kita. Bukan ikut selera nafsu. Ikut nafsu kita ni tengok semua benda nak makan. Ya, semua sedap. Kemudian selesai ayat 87 itu. Kemudian disambung dengan ayat 88. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dia kata makanlah olehmu yang telah dikurniakan kepada kamu oleh Allah yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, kepadanya lah kamu beriman. Jadi makanan itu, makan ni sebenarnya fitrah manusia. Sebab itu tak ada ayat Quran yang memerintahkan kita untuk makan. Sebab Allah dah sediakan package untuk kita ni, fitrah kita memang nak makan. Cuma yang ada dalam perintah Allah ini ialah garis panduan apa yang boleh kita makan, apa yang tak boleh kita makan. Itu ada.
Tapi perintah untuk makan tu tak ada. Tapi Rasulullah ada sebut, makanlah ketika kamu lapar. Berhenti sebelum kenyang. Itu dah cukup dah sebenarnya panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga dengan perintah mengasihi anak. Sebab Allah dah sediakan package tu pada setiap ibu bapa untuk menyayangi anak. Yang ada ialah perintah anak taat kepada ibu bapa. Itu memang ada dalam Al-Quran. Itu tentang tuntutan Allah tadilah, ya. Jadi telah dinaskan di dalam Al-Quran tentang haram makanan ni dalam Al-Quran ialah daging babi, bangkai, darah, binatang yang disembelih untuk berhala. Itu memang telah dinyatakan. Dan dalam awal surah Al-Ma'idah ni disebut tentang binatang-binatang, apa benda yang haram dimakan. Sebab itu dalam surah Al-Ma'idah ni dia sesuai. Di dalamnya ada, sebab itu dinamakan Al-Ma'idah, sebab ada banyak berkaitan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Termasuklah tentang haram, arak dan sebagainya dalam surah Al-Ma'idah ni. Sedangkan Al-Ma'idah yang ujung tu sebenarnya kisah Nabi Isa yang meminta hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atas permintaan Hawariyun, ya. Baik. Kemudian kita tengok tadi halalan tayyibah, halal lagi baik. Baik sahaja tapi tak halal. Baik tu maksudnya diproses dengan baik, cantik, sedap, nampak. Contoh apa? Kita terang cakapnya. Macam contoh babi yang dimasak dengan masakan yang enak. Rendang babi contohlah kan. Nampak macam sedap sup ke, sup babi. Tapi dia tak halal sebab Allah dah kata benda tu haram. Ya. Sebab ada kajian yang disebut oleh Dr. Hamka di Bali pada tahun 1965, orang di Bali ni dia suka makan daging babi mentah dan juga minum darah, ya, minum darah. Akhirnya mereka dapat penyakit cacing pita, jadi doktor pun datang ke situ memberitahu berhentilah makan dan minum benda yang ni. Jadi jelas menunjukkan, ya, bahawa yang Allah haramkan itu ada sebabnya kenapa diharamkan. Sebab yang menciptakan itu juga ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, daging halal yang dimasak. Sedap dimasak. Contoh, kambing. Kambing golek atau kambing bakar tu, sedap jauh bau. Tapi dia boleh jadi haram. Sebab apa haram? Sebab kambing curi. Jadi dia tak tayyibah dekat situ. Contoh ketiga, gulai. Gulai yang kita masak, sangat sedap kemarin. Setelah bermalam dia jadi basi. Kalau puasa ni tak pandai nak bajet kan. Orang tak berapa nak makan. Sebenarnya bulan puasa ni termasak banyak. Jadi kita pun sedap dah tu. Tapi dah basi. Tak boleh makan. Kalau kita makan, dibawa kepada makruh, mudarat pada kita. Itu juga tidak tayyibah. Jadi oleh sebab itu dalam memilih makanan yang halal dan yang baik, selain dari ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Al-Quran disarankan pula dalam ijtihad kita, kena ijtihad pada diri kita sendiri untuk memilih. Kita ni, hidup kita ni penuh dengan pilihan. Selagi kita boleh pilih yang halal lagi baik. Jadi mana itu yang kita ini tak sesuai, ini sesuai. Itu kita kena pandai memilih. Itu sebab di hujung ayat itu berbunyi wattaqullah allazi antum bihi mu'minun. Macam mana dia katakan takwa tadi tu? Takwa itu memerlukan pertimbangan batin. Pertimbangan batin tu apa? Takwa dan iman. Ada takwa tadi, takut kepada Allah dengan keimanan kita kepada Allah tadi. Dua-dua itu bila kita tambah, bercantumkan, maka dapatlah kita melihat pentingnya memilih makanan dan minuman yang layak di dunia ni. Apa yang kita layak untuk makan. Ya. Sebab itu ditekankan adab ketika hendak makan dengan cara membaca bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Ya. Jadi adab-adab makan ni kena ada supaya apa yang kita makan tu jadi tayyibah juga. Ya, sebab ada hadis yang menyebut orang tu makan-makan dia lupa baca bismillah. Jadi syaitan pun ikut sama dengan dia. Dah hujung baru teringat baca bismillah wal akhir. Jadi Rasulullah kata tadi tu semua syaitan ikut dia makan. Sehinggalah bila dia baca bismillah awal akhir, larilah syaitan tu. Itu adab-adab makan, ya. Kemudian apa hubungan makanan halal dan baik dalam hidup kita?
Kenapa kita perlu makan makanan yang halal dan baik ini? Jadi ada hadis Rasulullah menerangkan tentang seorang lelaki yang berjalan mengembara ke mana-mana sehingga tak ketentuan pakaiannya. Kusut masai rambutnya, ya. Dan selalu tangannya menadah memohon doa kepada Allah. Ya Allah, minta macam-macam. Tapi doanya tidak dimakbulkan oleh Allah. Sebab apa tadi? Sebab pakaiannya haram, makanannya haram. Itu penting. Kita mengambil makanan yang halal dalam kehidupan kita. Antara ini tadi doa tidak makbul. Ya. Oleh sebab itu, bagi ibu bapa, bagi ibu khususnya, ya, yang master kitchen, master, ya, kita lah pengurus di dapur tu, nak memastikan wadah ataupun hidangan yang kita saji untuk ahli keluarga kita adalah makanan yang halal lagi baik. Ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Madarijus Salikin tentang besarnya pengaruh makanan yang halal ni kepada mimpi. Jadi bila kita memastikan makanan kita halal, selalu memang ambil makanan yang halal, kemudian bila kita tidur dengan adab, ya, kita solat dulu 2 rakaat, tidur belah kanan menghadap kiblat. Apa kesannya tadi? Mengambil makanan yang halal tadi. Yang pertama, dia tidak mendapat mimpi yang menakutkan semasa tidur. Dan tidurnya nyenyak walaupun sebentar. Kita ni tambah bulan Ramadan ni tidurnya berdapat-dapat tidurnya. Kita orang Perak berdapat-dapat. Tidur bangun, kawan sambung lagi tidur. Itu maknanya tidur tak ada kualiti. Ya. Yang kedua tadi lama-lama daripada amalan memakan makanan yang halal yang baik tadi, lama-lama akan diberi mimpi yang indah-indah dan akan baik takwilnya. Allah akan beri petunjuk dalam mimpi kita. Itu kesan daripada makan makanan yang halal lagi baik. Jadi sudah terbukti kajian para doktor bahawa pengaruh makanan amat besar terhadap tubuh dan jiwa. Penanda arasnya apa? Halalan thayyibah. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama memuhasabah, kita melihat semula apakah yang thayyibat itu kita gunakan, guna pakai mengikut apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai melampaui batas, la ta'tadu. Dan kita ambillah rezeki tadi yang Allah bagi tadi, kita makan dengan rezeki yang halal dan thayyibah dan bertakwa kepada Allah, ya. Kepadanya lah kamu beriman. Sebab kita beriman dengan Allah, kita bertakwa tadi. Sudah pastilah kehidupan kita akan jadi lebih baik. Khususnya dalam bulan Ramadan ini, kita mengambil makanan yang cara yang berilmu tadi, sebagaimana saya telah anjurkan. Untuk jadi biasa, kita kena ada 21 hari. Tapi bulan Ramadan ini, kita ada 30 hari untuk mengubah, membetulkan dalam badan kita ni supaya kita menjadi lebih sihat selepas daripada bulan Ramadan. Jadi, itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.